Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada. Allah Maha mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku. Ini berarti apa yang dijanjikan oleh Allah SWT pasti akan berlaku. Sebab Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan di antara yang dijanjikan oleh Allah SWT ialah tentang jaminan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara salah satu mukjizat Al-Quran di mana Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya selepas kematian Abu Talib. Setelah kematian Abu Talib, berbagai usaha yang dilakukan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Allah menjanjikan bahawa keselamatan Rasulullah SAW tetap akan terjaga. Perhatikan ayat ini, di mana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Andai kata kamu tidak melakukannya, sesungguhnya kamu tidak menyampaikan risalah yang telah Allah wahyukan pada kamu. Oleh itu, janganlah kamu bilang wallahu ya'simuka minan nas. Allah bagi jaminan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jangan bimbang tentang keselamatan, sebab wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga diri kamu daripada angkara manusia, pada segala usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk membunuh Nabi akan dijaga oleh Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Ini juga di antara ayat yang menyebabkan Dr. Gary Miller teruja. Berbagai perancangan-perancangan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, oleh musuh-musuh Islam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mencapai kejayaan kerana janji Allah SWT, Allah akan menjaga keselamatan manusia. Dan terbukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga wafat baginda, tidak ada siapa yang mampu membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda meninggal ataupun wafat dalam keadaan normal. Ayat ini menjelaskan pada peringkat awal sebelum turunnya ayat ini, ramai para sahabat yang silih berganti menjaga Nabi sebab bimbang daripada ancaman kafir Quraisy, terutamanya selepas kematian Abu Talib yang selama ini mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab makin bersemangat untuk menyekat dakwah Islam dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, selepas turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, wahai Rasulullah, Allah menjaga diri kamu daripada angkara manusia. Rasulullah berpesan kepada para sahabat, tidak perlu untuk menjaga rumahku sebab Allah sendiri yang menjaga aku. Saya ambil contoh, beberapa contoh yang ada, insya-Allah. Yang pertama kita lihat contoh yang saat yang cukup getir, ya. Contoh yang berlaku ketika mana Ummu Jamil ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil adalah merupakan isteri kepada Abu Lahab, yang juga merupakan bapa saudara Nabi. Jadi Ummu Jamil adalah isteri kepada bapa saudara Nabi. Apabila turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum masad. Ayat ini mengecam Abu Lahab yang telah menemplak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjelaskan, tabbat yada abi lahabin wa tab, cilakalah tangan Abu Lahab.
Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta yang dikumpulkan tidak mampu untuk membantu beliau daripada azab api neraka Allah SWT. Sayasla naran dzata lahab. Beliau akan diazab dalam api neraka yang menggejolak. Wa mra'atu, termasuklah isterinya, hammalatul hatab, yang selama ini membawa bara api. Gambaran inilah kinayah bahawa bara api ini Ummu Jamil yang sentiasa memfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan wa mra'atu ini menyebabkan Ummu Jamil berang marah pada Nabi Muhammad, di mana Al-Quran menghina beliau dan suaminya. Suaminya dan beliau akan dimasukkan dalam api neraka. Menyebabkan bila turunnya ayat ini, Ummu Jamil amat marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau berazam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan sahabat beliau Abu Bakar di sisi Kaabah. Ummu Jamil yang keluar pada rumahnya mencari Nabi Muhammad setelah mendengar ayat ini, berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, membawa batu di tangannya. Dan daripada kejauhan dia dapat melihat Abu Bakar. Abu Bakar nampak Ummu Jamil datang ke arah beliau bersama dengan Rasulullah SAW, dengan dilihat batu yang besar di tangan Ummu Jamil. Lalu Abu Bakar berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Ummu Jamil datang ke arah kita." Tak lama lepas tu, Ummu Jamil telah pun tercegat di hadapan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Di kala itu, Ummu Jamil pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, kamu nampak tak sahabat kamu Muhammad? Di mana dia?" Abu Bakar tertanya-tanya, "Bukankah Nabi Muhammad berada di sisiku? Kenapa Ummu Jamil bertanya lagi?" Lalu Abu Bakar pun bertanya kepada Ummu Jamil, "Kamu tak nampak dia ke? Sebab dia berada di sebelahku." Sebagai seorang yang jujur, dia menjawab dengan keadaan jujur bahawa Rasulullah berada di sisi Abu Bakar. Ummu Jamil merasakan beliau dipermain-mainkan oleh Abu Bakar. Di kala mana kamu tak nampak dia? Di kala mana Abu Bakar berkata, "Kamu tak nampak dia ke? Dia berada di sebelahku." Lalu Ummu Jamil pun berkata, "Kamu dengan sahabat kamu ni sama saja. Seandainya aku jumpa Muhammad, aku nak hempukkan batu ini di atas kepala beliau." Lalu Ummu Jamil pun berlalu pergi. Apabila Ummu Jamil berlalu pergi, Abu Bakar bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Ummu Jamil tidak nampak kamu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, Allah telah meletakkan hijab di antara aku dengan Ummu Jamil, sehingga Ummu Jamil tidak nampak bahawa Rasulullah SAW sedang duduk di sebelah Abu Bakar. Sedangkan di kala itu Ummu Jamil telah pun berada di hadapan. Di tangannya ada seketul batu yang sedia untuk dihempukkan kepala Nabi Muhammad sekiranya beliau nampak Nabi Muhammad SAW. Tapi janji Allah SWT, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah menjaga kamu daripada angkara manusia. Walaupun Ummu Jamil telah berada di hadapan Rasulullah SAW, Allah tutup hijab, Allah letakkan hijab di hadapan Ummu Jamil, sehingga Ummu Jamil tidak nampak Nabi Muhammad berada di hadapan beliau. Dan dengan keadaan ini Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW daripada angkara jahat Ummu Jamil untuk membunuh beliau. Bukankah ini tanda mukjizat Al-Quran?